Assalamualaikum, selamat malam, salam hormat. Bersua lagi menerusi Ruang Bicara di Bernama TV, saya Wan Syahrina. Dan hari ini hari ke-21 rakyat Malaysia menjalani Perintah Kawalan Pergerakan dengan jayanya boleh kita katakan kerana masih lagi dalam kawalan dan tidak berlaku perkara-perkara yang besar. Dan kita akan bercakap tentang ini lebih lanjut lagi dengan orang-orang yang lebih pakar. Malam ini juga kita memberikan fokus kepada PKP itu sendiri dan juga isu-isu domestik yang mungkin tercetus akibat daripada perubahan cara hidup, perubahan amalan dan juga perkara-perkara yang kita telah praktis sekian lama apabila kita berdepan dengan situasi yang mungkin sebahagian besar di rakyat Malaysia tidak pernah melaluinya dalam keadaan sekarang ini. Dan untuk bercakap tentang ini, saya tidak keserangan, saya bersama-sama dengan penganalisis resident untuk Bernama TV. Kita ada Kamal Effendi Hashim. Apa khabar Cik Kamal? Alhamdulillah. Khabar baik. Alhamdulillah. Okey. Baik, mungkin kalau kita nak terus saja kepada apa yang kita nak bincangkan pada malam ini menerusi tajuk yang kita angkat iaitu PKP dan juga isu-isu domestik. Kemungkinan ataupun kebarangkalian peningkatan isu-isu domestik berlaku semasa PKP ini sebenarnya ada ataupun tidak? Kalau kita mulakan daripada situ, maka kita tidak boleh terlepas pandang pada dua skala yang berbeza. Ya. Satu, skala kebaikan yang kita nampak daripada PKP ini, ada kebaikan di satu hujung dan di penghujung yang lain keburukan. Dan kali ini lebih jelas sebab semua orang sedang menumpukan perhatian kepada keadaan PKP ini. Jadi kebaikan tu kita boleh tengok erti persahabatan, ya, setia kawan, kemudian juga dengan perpaduan di antara kaum. Dan di satu hujung di skala yang negatif ini pula ialah keburukan-keburukan yang timbul. Mereka yang masih lagi tidak mau mendengar nasihat-nasihat yang diberi, dan kemudian ada juga yang mengambil peluang ini untuk membuat pakatan jenayah yang berbeza. Jadi inilah skala yang terdapat sekarang dalam PKP Syahrina. Okey. Kita dah melalui dah lebih 20 hari. Kita dah masuk fasa kedua PKP ni. Secara peribadinya, Kamal merasakan adakah rakyat Malaysia berjaya mendepaninya dengan baik ataupun tidak? Macam mana tuan? Jika kita lihat kepada 99% anda di luar sana, saya yakin anda meneliti, mematuhi apa yang disebut di dalam PKP ini, sama ada PKPD ataupun PKP, ya. Tetapi masih ramai lagi yang tidak mengendahkannya dan mengambil enteng perkara ini. Dan inilah 1% inilah yang kelompok yang berbahaya, kerana mereka tidak menyedari risiko yang mereka lakukan. Ini keadaan sebenarnya. Kemudian ada lagi di dalam satu kelompok ni yang tidak mahu mendengar arahan itu satu, tetapi membuat kecaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk mendepani PKP ini. Begitu juga dengan isu-isu berita palsu. Kita pun banyak lihat, ya, daripada petua-petua, daripada kononnya ubat-ubatan, perkakasan dan sebagainya, scam, kemudian itu kutipan derma dalam talian, dan semua ini masih ada lagi berlaku. Syahrina. Okey. Disebut tadi jenayah dalam talian. Ini antara yang dilaporkan meningkat. Sebelum ini ada juga laporan tentang peningkatan kes penderaan, tapi ia berdasarkan sebenarnya peningkatan panggilan yang dibuat kepada talian kasih. Tapi telah pun dijelaskan oleh kementerian bahawa tidak ada peningkatan kes, cuma ia mungkin dibaca dengan secara tidak jelas. Tapi kalau kita nak bercakap tentang bagaimana kreatifnya manusia mencipta perkara-perkara lain seperti jenayah dalam talian yang tiba-tiba saja meningkat sekarang ini semasa dalam keadaan PKP, mereka yang mengambil kesempatan, dan juga kita nak berdepan dengan orang-orang yang sentiasa menunggu sahaja ni, lurking orang kata. Okey, dua intibati pada soalan tadi, ya. Satu berkenaan dengan panggilan yang dibuat kepada talian 15999. Talian ini adalah bukan hanya untuk kes-kes penderaan, tetapi melaporkan, meminta kaunseling, ya, kerana ini satu talian yang begitu popular, yang kekal, ya. Jadi 15999 krisis yang berlaku dalam masyarakat, dan inilah yang diutarakan. Ada orang yang misalnya bantuan tidak dapat, kebajikan, ingin bertanya, ingin mendapatkan khidmat nasihat, semuanya menelefon, menghubungi nombor yang sama. Jadi adalah tidak benar anggapan bahawa nombor ini dihubungi bagi krisis-krisis domestic violence, keganasan rumah tangga. Baiklah, kita lihat peningkatan panggilan itu, dan ada pihak yang mengatakan nisbah ini menunjukkan sebahagian besar adalah berkenaan keganasan rumah tangga.
kita mempunyai model kereta tertentu di atas jalan. Kereta ini mampu milik. Dan oleh kerana mampu milik, banyaklah di atas jalan. Kemudian apabila berlaku kemalangan, anggapan mengatakan kereta ni tak bagus sebab banyak kereta ni yang kemalangan ya. Walhal kerana ia mampu milik, ramai memilikinya. Jadi ia adalah factoid. Dalam keadaan 15999 ni ada dua sekolah yang berbeza. Kenapa yang tadi mengatakan keganasan meningkat ni? Dua sekolah yang berbeza. Sekolah pertama mengatakan sekiranya orang ini duduk di dalam rumah, ya, maka dia tidak pergi bekerja, maka itu meningkatkan dia punya displacement. Maknanya dia ada kat rumah ni lagi bahaya, risiko kepada mangsa. Dia tak pergi kerja. Kalau tak, masa dia pergi kerja, mangsa ni tinggal berseorangan, sekurang-kurangnya selamat, safe haven, temporary ya. Jadi dia ada kat rumah, bahaya. Tetapi satu sekolah lagi berpendapat, walaupun dia ada kat rumah, peluang itu terbatas kerana orang lain juga ada di rumah. Jadi ini dua pandangannya. Kalau kita mahu pandangan itu dilihat secara objektif, maka kita perlu membentangkan pilihan-pilihan yang ada. Bukan mengambil kira sesuatu yang lebih menguntungkan kita. Kepada yang kedua tadi, Rina cakap tentang apa tadi, bahagian-bahagian ini kreatif, orang melakukan jenayah dalam talian. Semalam pun saya ikuti tentang judi dalam talian. Ya. Kemudian ada pula yang membuat web untuk kutipan-kutipan tertentu. Ya. Kononnya hendak diberi kepada pihak-pihak berkaitan. Kutipan peribadi ini salah satunya menjadi isu kerana sebenarnya apa saja bentuk kutipan atau derma ini memerlukan permit daripada pihak berkuasa. Pemilik polis. Kan? Melainkan kalau kita berdua, kita collect macam ni, kita collect masing-masing, mungkin tidak menjadi isu. Tapi apabila ia memasuki akaun peribadi, kemudian ia pula tidak dilakukan dengan mana-mana pertubuhan yang sah, yang berdaftar, maka ia boleh diragui. Apabila orang mengatakan ragu, jangan pula kita cepat melatah mengatakan apa pula, takkan tak percaya saya. Ia bukan masalah itu, ia masalah prosesnya. Ya. Jadi niat siapa-siapa tak tahu. Anda mungkin berniat buruk tetapi dibuat dengan jalan yang baik. Atau anda mungkin berniat baik tetapi dibuat dengan jalan yang buruk. Jadi dua ini pertembungan itu yang perlu kita perbaiki. Saya lihat juga dalam kaedah-kaedah perpaduan. Minggu lepas saya ikuti kami anak Sempang Renggam punya kumpulan grup ya. Saya tengok di situ apabila diumumkan kampung dua buah kampung di situ yang terlibat dengan PKPD ini. Daripada situ kita boleh lihat bagaimana orang di situ bukan macam sebahagian daripada kita lah, bila buat ni kecoh apa semua, tak. Mereka terus bersatu, mendengar nasihat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa kerana mereka mengetahui kepentingan mereka sentiasa dijaga. Saya lihat sendiri, berdiri bulu roma lah baca kan bagaimana mereka, jiran sebelah ni tak ada beras, sampaikan beras. Kenapa? Kerana itulah perpaduan dalam intipati yang sebenar. Cross, melangkaui boundary perkauman, bahasa, adab-adab dan budaya. Dan kita dapat lihat itu kesatuan itu begitu kukuh. Tapi itu maksudnya sangat malang untuk kita kerana kita perlu berada dalam keadaan ataupun dirundung masalah untuk kita menjadi bersatu sebegitu. Ini bergantung pada landscape. Landscape ini kerana apa? Satu pihak ada urban, kemudian kita ada suburban, kemudian kita ada kawasan yang masih lagi kampung-kampung, banyak kampung-kampung tradisional ya. Maka di urban bila duduk di bandar ni, satu yang baik itu satu yang ganjil mungkin. Apabila melihat orang memimpin tangan seseorang lintas jalan, pimpin tangan orang tua. Kita curious. Apa pasal ni kan? Apa pasal ni? Sebab kita tak pernah tengok apa itu baik. Sedangkan di tempat-tempat lain ia sentiasa berlaku. Tetapi berlaku amplification sekarang, diperkukuhkan lagi, dilihat dengan jelas kerana semua orang sedang duduk. Jadi kita nampak benda ni berlaku. Betul, Kampung Cokro, dekat jambatan tu, tolong menolong kan. Dia bagi dia bagi dia. Contohlah ya. Kemudian itu kita tengok juga dekat Keluang misalnya, ya. Ada benda-benda macam ni, dengar nasihat. Bukan kata duduk dalam rumah. Kalau kita ni di bandar ni, interpretasi separuh orang, stay home bermakna dia dekat luar rumah dia duduk juga. Pasal stay home. Tetapi bagi mereka yang di luar sana ya, di kawasan seperti saya nyatakan tadi, maka apa dia buat? Duduk dalam rumah.
Nak sidai kain tu macam jual dadah. Kan? Kita tengok kiri kanan ya. Kita sini sidai kain. Lihat. Nampak, dua range yang berbeza bagaimana pematuhan itu dan bagaimana pematuhan yang sentiasa dibuat dan bagaimana orang yang menilainya daripada perbuatan-perbuatan yang lain. Okey. Saya nak tahu tentang ini juga dan ingin bertanya pada Encik Kamal yang memang ada pengalaman dan pengetahuan dari sudut pertahanan dan juga kawalan keselamatan dalam negerinya. Apabila pasukan tentera juga ditugaskan bersama-sama untuk saling membantu dengan Polis Raja Malaysia, apa maknanya tu? Maknanya yang kita boleh define, apa ertinya? Adakah kita perlu lebih takut? Adakah kita akan berdepan dengan sesuatu yang sangat tegas atau macam mana? Pertama saya kena gariskan, saya tidak bercakap bagi pihak polis. Okey. Okay. Maupun tentera. Maupun tentera lah. Sebab nanti PRO polis tu cakap dengan saya, kenapa saya cakap. Okey, ini pendapat lah. Hari tu saya dah cakap. Saya bercakap, kita semua ada hak kebebasan bersuara. Saya menyuarakan pendapat sebagai seorang daripada ahli masyarakat. Ya. Tapi kadang-kadang ada orang cakap, kenapa dia pula marah kan. Kita bukan defend, bukan apa. Kita cakap benda yang betul. Okey, perspektif itu wujud. Ya. Tetapi jika kita lihat sejarahnya, pada mana pada bencana, kita akan dapat lihat kehadiran polis, kehadiran tentera, ya, kehadiran bomber, ya. Jadi ini adalah barisan pertahanan, aset negara yang digunakan bagi masa sekarang. Jadi ada orang yang kata, oh ni bahayalah ni kan. Ni? Itulah dia. Maksudnya persepsi itu timbul kerana mungkin usaha untuk mengetatkan kawalan. Okey, pada fasa kedua kita melihat juga contohnya premis perniagaan dibuka hanya 8 pagi sampai 8 malam. Ada sekatan-sekatan tertentu dibuat. Tak boleh keluar lebih daripada 2 orang contohnya, dan 10 km dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kita diingatkan supaya tidak panic buying, tidak panic saving, tidak panik. Tapi perkara-perkara sebegini mungkin sedikit sebanyak mencetuskan rasa panik. Macam mana kita nak tangani? Baik, saya melihat daripada dua aspek yang berbeza. Satu, pandangan umum tentang itu, tetapi pandangan khusus juga, ya. Anda sekarang inilah masa anda melihat anak-anak bangsa yang sedia menawarkan dadanya dan nyawanya berkorban untuk majoriti. Kan? Apa saya maksudkan tadi adalah Sang Saka Biru tadi, Polis Raja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia. Anda lihat sendiri kesetiaan mereka. Anda pun takut keluar rumah, tapi dia bila ada kerahan aja, kami akan junjung negara kami demi negara dan semua orang di sini. Mentelah kalau kita lihat, ya, apa fungsi mereka? Fungsi polis misalnya menjaga keselamatan awam, ya, nyawa dan harta. Fungsi tentera juga melindungi keselamatan awam. Jadi apabila dua ini digabungkan, elemen ini, ia bukanlah satu yang ganjil, kan? Tapi ada orang yang akan memilih untuk melihat ini ganjil ni, ini maknanya nak amplify. Kan? Kalau polis letak FRU depan tu, kan dia kata kenapa tak panggil askar? Kan? Dia macam itulah polemiknya. Pendek kata ia adalah sejenis pemerkasaan dan perlu dijayakan bersama-sama oleh anggota masyarakat juga. Rina, kalau kita lihat, ya, misalnya contoh, ya, OCPD Petaling Jaya, ya, Tuan Nick Zani, ya, sentiasa mendepani ini, engage the public, komunikasi ada di situ, maka penduduk di situ faham. Kemudian kita lihat juga OCS-nya, ketua JPJKK-nya Tuan Zaiham Agaha, ya, engage. Macam mana mereka engage public dan akhirnya begitu. Saya fikir kita boleh lihat, ya, dulu meet and greet, kemudian tu greet and warn digunakan oleh polis, ya. Kemudian kita boleh lihat juga sekarang ni warn and sweep. Maka ini adalah fasa-fasa peningkatannya bersesuaian dengan bahaya yang kita hadapi. Jadi bagi kalau mengikut saya lah, apa yang mereka buat ini konsisten untuk melindungi kita. Kita kalau diminta duduk di situ pun belum tentu lagi nak buat. Betul. Okey, kita bercakap secara fokusnya terhadap kes-kes domestik, isu-isu yang mungkin berlaku sepanjang PKP ini dan cara bagaimana anggota masyarakat mungkin boleh bersedia dan bertindak untuk menangani kemungkinan isu domestik berlaku. Sebabnya kalau kita bercakap pasal kesihatan komuniti, Cik Kamal, kan, dalam masa-masa kehidupan kita yang biasa sebelum COVID, sebelum PKP, kita tahu ada orang yang jenis panas baran, ada orang yang jenis tak sabar, ada orang yang memang jenis baling pinggang mangkuk contohnya. Sekarang ni semua kita himpunkan di rumah masing-masing. Dan mereka berdepan dengan source ataupun punca-punca mereka menjadi begitu. Mungkin pergeseran tu. Okey, dan kita nak cakap tentang sihat tak sihat komuniti
komuniti kita semasa PKP ini juga kita membuat panggilan telefon kepada pakar motivasi yang tidak asing lagi di negara kita, Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah di talian sekarang ini. Hello Datuk. Apa khabar, Datuk? Hello Datuk. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk kerana bersama-sama kami. Waalaikumsalam, sama-sama. Baik, Datuk, kalau kita boleh mulakan dulu dengan apa yang telah pun kita bincangkan tadi, saya bincangkan dengan Cik Kamal Effendi sekarang ini, berkenaan dengan keadaan kesihatan komuniti kita semasa PKP. Pandangan Datuk sendiri. Yalah, saya suka quote apa yang EPM sebutnya sekarang yang jadi klise, when the staff get going, when the going gets tough, the staff get going. Jadi bila suasana bertambah perit, bertambah getir, sebab kata Haji Kamal tadi tu, dia kena panggil Haji dia biar dia jadi panggil elok sikit. Ya. Okay. Jangan marah Haji. Sama-sama. Ini PKP ni kan. Ya, betul. So memang bila kita terpempan ataupun berhadapan dengan masalah yang lebih kata untuk mereka tu, mungkin sifat-sifat kita yang mungkin dulunya inert ataupun terpendam akan muncul. Ya. So sebabnya bila kita berhadapi dengan suasana yang menekan, maka sifat sebenar. So itu satu, ya. Yang keduanya, kalaulah masalah macam penderaan ke ataupun emparan ke, sebenarnya benda ni tidak muncul dengan sendirinya. Dia sudah ada skrip dalam minda. Jadi kadang-kadang bila suasana kata untuk menekan, maka skrip yang telah ada dalam minda itu akan terkeluar. Itu sebabnya kena faham tu. Tapi yang paling penting yang saya nampak ialah setiap orang yang mungkin menghadapi masalah ini, kena pertama-tamanya, first and foremost, kena menerima hakikat, yes, I have a problem. Saya ada masalah. Saya memang barang sikit. Saya mungkin ada potensi untuk memukul. Dia kena terima hakikat ini. Jadi ramai orang denial. Ya, dia tidak mengaku. Dia tak akan menerima hakikat dia ada masalah. Maka susah untuk dibendung, susah untuk dibantu, susah untuk diatasi. Datuk, macam Datuk kata tadi, perkara-perkara yang terpendam sebelum ni, dalam keadaan yang mungkin menekan kita, dalam keadaan yang di luar daripada kebiasaan kita, perkara-perkara yang terpendam tu keluar. Sebab tu kita tengok ada yang tular, menari lagu rap, contohnya. Ini orang-orang yang sebelum ni mungkin orang yang sangat polite, seorang yang mungkin saya tak tahu, mungkin tidak terbayangkan dapat buat perkara-perkara sebegitu. Maksudnya ia keluar. Betul. Mungkin juga cara orang menanganinya berbeza-beza tu. Ada yang mengambil melihat humor sebagai jalan keluar, ada yang melihat keganasan sebagai jalan keluar. Komen Datuk? Betul lah tu, ya. Itu memang betul. Cuma sekarang kita cakap dari perspektif Malaysia, ya. Malaysia, jadi mungkin dia punya perspektif tu mungkin lebih murni lah, ya. So, tapi pada saya, kalau kita cari puncanya, sebab semua ni ada puncanya. Puncanya ya bergantung kepada hati lah. Jadi kadang-kadang bila kita berhadapan dengan PKP, kita pula tidak bersedia. Sebenarnya ramai orang bila dikenakan PKP sejak dah hampir 3 minggu sekarang ni, kita akan merasa satu tekanan yang berbeza. Ya, tapi ramai orang sangka, kita dikurung, kita kat rumah. Tapi rupanya PKP memerlukan satu package perubahan, satu package adaptasi. Package itu yang kadang kita tak perasan. Jadi kita terperangkap dengan perubahan yang tidak seimbang. So contohnya ialah, maaf lah ya, dulu kita mungkin dalam masa kita bekerja sibuk pagi petangnya, mungkin solat mungkin kita lewat ke lambat ke, kadang-kadang tertinggal. Now PKP, the first thing and foremost is, jom kita pastikan solat 5 waktu on time. Lepas solat sunat, walaupun macam Haji Kamal dah lama sunat, so sunat kena kena dijaga. Yang qobliyah, ba'diyah, dan mungkin solat taubatnya, solat duha yang dulu kita susah nak buat. So kalau misalnya kita buat perubahan di samping PKP, I improve my ibadah. Lepas tu dulu masa kita bekerja sibuk, mungkin family bonding tak begitu mesra. Rupanya tidak kemesraan ataupun jarangnya ataupun tak mesranya hubungan keluarga punca kepada mudah stres, itulah seorang suami yang kurang disentuh oleh isterinya, ya, kurang dibelai, kurang dipuji, kurang dituangkan air. Contoh yang kecil-kecil tapi besar, ya. Rupanya ini yang kadang-kadang dia jadi stres, kadang-kadang tak perasan. Orang lelaki ni sangat-sangat mudah untuk menambat hati dia.
tuangkan air, pegang baunya, gosok-gosok yang patut, ya, potong rambutnya bila dah panjang, ya. Sebab sekarang kedai gunting tutup. So inilah benda-benda, ya. So yang penting pada saya, hati kena betul. Lepas tu punca stres yang kita ada ni, ya, dengan dietnya, dengan exercise-nya, dengan hubungannya, dengan senyumannya, ya, dengan sentuhannya, ya, dengan berjemaahnya, dengan makan bersamanya, all these things, bila kita buat secara berpackage, maka banyak punca masalah yang mungkin menyebabkan penderaan ke, baran ke, stres ke, angkat tangan, ya, mungkin dapat diatasi dengan secara sengaja atau tidak sengaja. So, yang paling penting sekarang ni ialah kita kena tahu puncanya dan betulkan, dan pembetulan diri itu kena dibuat dengan cara berpackage, dan semua anggota keluarga yang terlibat kena sama-sama berubah. Okey. Adaptasi kata Datuk tadi. Kita tahu setiap orang, Datuk, kan gaya hidup mereka berbeza-beza lah, maksudnya sebelum ini. Ada orang yang sangat hektik, Right. Cara kehidupan sehari-harinya. Ada orang yang sangat relax, yang boleh menari bersama-sama muzik, katanya begitu. Tapi Right. bila dalam tempoh PKP ni semua orang melalui perkara yang sama. Macam mana kita nak step back sedikit, setiap orang mungkin berundur selangkah ke belakang supaya kita sama-sama boleh bergerak pada tempoh yang sama, jadi tak adalah krisis mungkin berlaku. That, Mungkin Rina, is a very, very good question. Ya, itu soalan yang sangat-sangat baik itu sebenarnya. Sebenarnya itu sebabnya dalam keadaan biasa kita bekerja pagi, petang, siang, malam, rupanya kita tak ada peluang untuk mengenal diri kita dan mengenal ahli keluarga kita dengan mendalam. Ini sampai disebut oleh para ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa tak kenal dirinya, dia tak kenal Tuhannya. Jadi itu sebabnya rupanya dalam PKP ni kita mula mengenal, ya. Itu sebabnya ramai ibu-ibu, terutama ibu lah, dia kontak saya, email saya, PM, DM semua kat saya. Dia kata, sekarang tolong bagi saya nasihat bagaimana mengatasi anak-anak saya. Dulu saya boleh sabar, tapi sekarang dah 24 jam kat rumah saya. Jadi dia baru kenal, ya, PL anak-anaknya. Rupanya PL anak kita ni dengan orang lain, dengan pembantu rumah, dengan maid, dengan cikgu, lain. fantastic. Okey, tapi dengan mak ayah sebab manja, mengada-ngada, nak lepaskan dia punya rinduan, ya, compensation of whatever time yang dulu tak dapat, maka dia mengada dia lebih sikit, nakal dia lebih sikit. Dan macam selalu disebut, ya, anak-anak yang bijaksana memang nakal, ya. Budak-budak yang nakal waktu kecil akan jadi orang dewasa yang bijaksana. Saya tak tahu macam mana Kamal Effendi waktu kecil, ya. So sebab ini sekarang pun nampak begitu nakal. Tak, nak tanya satu lah. Setuju tak kalau kita selepas ini kita ada kaunseling masyarakat itu? Selepas PKP ni selesai semua, insya-Allah masyarakat masalah dapat dikendali, adakah kita memerlukan kaunseling masyarakat di peringkat yang menyeluruh? Sebenarnya itu sebabnya masa sebelum PKP kita tak boleh buat apa-apa, kita tak tahu buat PKP dengan COVID-nya. So sekarang, ya, ramai orang kan buat bantuannya, ramai orang buat kaunseling online dan banyaklah tips yang kita buat. So kita kena buat persediaan untuk bila dah sudah ni, dan saya yakin PKP ini pula akan disambung dengan Ramadan. Jadi that is a blessing, ya, satu nikmat yang sangat besar, ya, sebab kita ada perubahan-perubahan yang sebab orang Melayu sebut dah tergantuk maka mengadak. So PKP adalah tergantuk ni. Kita tertekan, kita ada masalah, surely kita akan ada perubahan-perubahan. Mudah-mudahan kebanyakannya positif. Disambung dengan satu bulan Ramadan, wow, ya. Jadi saya nampak, jadi kita yang mungkin berkata Haji Kamal tadi, apa yang kita boleh counsel ataupun tekankan ialah bagaimana nak mengekalkan perubahan-perubahan positif, ya, selepas PKP dan Ramadan untuk dikekalkan sepanjang hayat. Saya ingat satu lonjakan sarjana akan berlaku dalam negara kita. Ya, memang kena ada dibantu. Sebab ramai orang tanpa dibantu, mereka tak nampak. Ya, so kita perlukan cermin. Betul. That is very true, Tuan Haji. Okey. Maksudnya semasa PKP kita dah ada kawalan kita, dan selepas itu kawalan itu bersambung dengan kawalan semasa Ramadan. Begitu. Okey, dilanjutkan. Okey. Datuk, okey. Kalau tidak ada apa-apa yang lain berlakulah, maksudnya untuk dua fasa PKP ni kita akan melalui 28 hari tempoh PKP. Kalau ia tidak disambung, hari ke-29 tu kita nak buat apa dulu, Datuk?
Ini pun satu dilema juga, orang fikir ni nak pergi kerja, nak mula balik, nak risau lagi ke, nak panik ke tidak ke, atau macam mana? Yalah, sebenarnya biasanya saya yakin apa nama pihak kerajaan, pihak pemerintah pun kalau misalnya katalah nak diberhentikan pada 28 hari bulan 24 24 berapa 14 hari bulan. 14 hari bulan ni kalau katalah nak ditamatkan PKP, dia akan bagi warning. Dan macam-macam yang PM buatlah. Ya, mungkin 3-4 hari, 5-6 hari sebelum 14 hari bulan saya dah yakin ada announcement. Mungkin kena disambung lagi 10 hari ke whatever. We don't know 14 hari ke. Jadi biasanya akan ada kata peringatan dan kata untuk pemberitahuan. Jadi semua rakyat akan buat persediaan mental, fizikal, psikologi, kewangan dan sebagainya. Memang ada. So saya yakin ini akan berlaku. So insya-Allah kita tidak akan terkejut. Tapi yang paling penting ramai orang sebenarnya sudah dah gian nak bekerja. Ya, ramai orang dah gian nak keluar, nak bereksersis, nak potong rambut, nak berurut ataupun nak berdiet dan sebagainya. So ramai dah memang dah on lookout, memang baru terasa. Dan saya sangat sukalah dengan pengalaman PKP ini. Kita lebih appreciate bagaimana pensaranya kena penjara. Jadi kita akan appreciate orang yang di penjara, kita akan appreciate binatang yang kena penjara. So kita akan jadi lebih orang yang ada sifat ihsan, insya-Allah. Okey. Baik, ada apa lagi? Tak ada. Cik Kamal, baik. Terima kasih kita ucapkan. Saya doakan beliau sentiasa sihat. Ya, sama-sama kita harapkan begitu. Terima kasih Datuk kerana membahagi sedikit masa bersama-sama dengan kami malam ni. Okey, kita hubungi tadi sebentar Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, pakar motivasi negara kita, dan antara perkara-perkara yang Datuk Fazilah sebutkan tadi pun memang tally lah dengan apa yang Cik Kamal dah sebutkan. Mencari diri semasa PKP tu. Bertemu ke tidak tak tahu, tapi kalau Cik Kamal sendiri macam mana dah jumpa kemahiran memasak masa saya fikir saya lebih banyak membaca sebab masa tu ada akan membaca, menangani, melihat perspektif bagaimana untuk membantu menyuarakan idea. In fact sebenarnya 3 minggu lepas saya berhantar mesej kepada MKN. Saya cakap bila seorang duduk terkepung, terhalang untuk keluar, maka mereka perlu melakukan sesuatu. Pada minggu pertama mereka telah membaca, tapi seterusnya boleh tak pertimbangkan supaya hardware ni dibuka, kerana ada orang nak cat rumah, nak buat ini, kemudian ada juga yang nak mengait, lembut tangan dia nampak mengait, mengait baju ke cebek ke apa semua. Kemudian yang menariknya, idea-idea yang dilontar ini dipertimbang oleh kerajaan. Pemerintah telah mempertimbangkannya, saya fikir. Dan bila minggu lepas saya tanya balik semua, mereka kata cuba tunggu hari Ahad nanti. Benar, hari Ahad saya tengok ada satu hebahan mengatakan kedai-kedai hardware ni boleh dibuka. Fikir macam itu. Apabila kita melontarkan idea dan memberi rasionalnya, maka ia dipertimbangkan. Sebaliknya ada pihak menggunakan tenaga yang ada pada mereka ni, frustration, hate dan sebagainya ni untuk membuat kecaman-kecaman. Kritik adalah satu sebahagiannya, tetapi kecaman itu berbeza. Maka lontaran idea yang positif ni kalau boleh kat luar sana, kita tanya yang daripada kampung Ibrahim Yassin sebelah sana tu, kalau dia melalui extended MCO. Jadi bagaimana dia rasa, macam mana nak hadapi ini? Ini pengalaman berangkat mereka yang sedang melaluinya. Jadi ini boleh kita pelajari bagi sesuatu daripada situ. Dalam keadaan ini, Rina, dua perkara diperlukan oleh orang ramai, ya. Satu, answers, jawapan. Yang kedua, hope, harapan. So jawapan ini yang dia nak, dan sebab itulah kadang-kadang banyak berita palsu, sebab jawapan yang dibagi ini ada sedikit lewat ataupun tidak tersusun, tidak dapat diterjemahkan dengan baik menggunakan bahasa-bahasa yang begitu tinggi. Sedangkan kita boleh menggunakan medium komunikasi berbagai bahasa, ya. Saya ingat lagi bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebut Cik Kiah, semua ingat. Kerana it relates to us. Begitu juga penggunaan bahasa-bahasa komunikasi tertentu yang spesifik kepada sebahagian-sebahagian daripada sini.
Kita dapat lihat misalnya di Kuching, ya, di Sandakan, Beluran misalnya. Kemudian kita lihat juga kata di Tatau, di Kuala Terengganu, Dungon, ya. Mereka ini memerlukan satu jawapan dan sentiasa melihat apa yang berlaku. Cuma saya nak bagi tahulah, ini pengalaman saya berjumpa, ya, bertemu dengan beberapa orang menteri sendiri, ya. Walaupun anda tidak lihat laporan itu dibuat atau apa yang mereka lakukan dibuat, tetapi percayalah, ya, setidaknya percaya pada saya lah, sebab di belakang tabir mereka sedang menyusun jentera ini, melakukannya, memikirkan post selepas ini apa nak buat, selepas ini apa nak buat. KPKT untuk menyahkuman bangunan ini, mereka telah memikirkan merangka perjalanannya. Begitu juga koperasi, ya, YB menterinya sendiri memberitahu ini adalah apa yang mereka nak buat terhadap SME. Begitu juga Kementerian Wanita, ya, kementerian-kementerian yang lain. Hanya kerana kita tidak melihatnya depan mata, maka kita menganggap ia tidak berlaku, ia tidak benar. Ya, kerana kita tidak nampak seorang pun kat sini yang sedang menonton ni, tak nampak pun coronavirus tu macam mana. Tapi dia benarkan. Itulah ceritanya. Okey, baik, itu menarik. Ada pertanyaan di Facebook kita, di Facebook Live Ruang Bicara pada malam ini yang mungkin nak diajukan pada Cik Kamal. Sebab tadi Cik Kamal ada sebut boleh dikatakan, dirumuskan hampir 99% menepati ataupun mematuhi PKP. Tapi dalam masa yang sama, tanya Cik Ridwan Adnan, peratusan pengidap penyakit COVID masih lagi ada dan meningkat. Jadi mohon diperjelaskan. Selepas ini apabila kita kembali semula, kita berehat seketika, teruskan menonton siaran Bernama TV. Kembali semula menerusi Ruang Bicara. Malam ini kita bercakap tentang PKP, Perintah Kawalan Pergerakan yang sedang dilaksanakan di negara kita, dan juga isu-isu domestik yang mungkin tercetus daripada PKP. Kita bersama-sama dengan Kamal Effendi Hashim, penganalisis residen untuk Ruang Bicara malam ini, dan kita telah pun menghubungi tadi pakar motivasi Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Kita juga ingin menghubungi seorang lagi panelis di talian, pengamal pendidikan awal kanak-kanak, untuk kita bercakap secara khusus tentang kesihatan mental kanak-kanak ataupun anak kita pula sepanjang PKP ini. Tapi sebelum tu, soalan tadi daripada penonton kita yang memberikan komen di Facebook. 99% kata Kamal yang patuh PKP, tapi kenapa kes masih ada, masih tak kurang lagi? Baik. Kes COVID. Ya, gelombang pertama, saya fikir KP Kesihatan telah melakukan yang terbaik, yang semua orang faham. Tapi kita just untuk para phrasing dia balik, ya. Satu, ada beberapa gelombang yang berlaku. Gelombang pertama, ya, kemudian kita sampai fasa 2 gelombang kedua. Baik. Ini yang menyebabkan turutan itu berlaku. Tetapi ya, kepada soalan itu, sebenarnya kerana kejujuran ini, ada orang yang telah membuat perkara-perkara yang disyorkan supaya membuat pemeriksaan kesihatan tetapi tidak berlaku jujur. Berada di satu tempat yang mempunyai risiko yang tinggi, tetapi apabila ditanya tidak mengakuinya. Kemudian setelah itu memperakui dan mengaku perbuatannya. Dan ini boleh menyebabkan orang lain terbabit. Daripada seorang kena nombor sekian, kena nombor sekian. Jadi ini yang berlakunya. Kalau kita nak katakan soalan itu berkenaan dengan kesediaan pihak perubatan, kita boleh lihat sendirilah, ya, laporan secara langsung, laporan daripada pihak ketiga, laporan media sendiri yang mengatakan mereka begitu bersedia. Jadi kenapa masih ada lagi? Dia macam air laut lah. Bila gelombang tu sampai, kemudian ombak tu sampai, perlahan-lahan dia menyusut. Tapi ada juga 1-2 buih yang terlekat di situ. Jadi inilah masalah integriti kita. Kalau apabila ditanya dan kita memberi jawapan, ya, saya baru balik daripada luar negeri, saya ulang kuarantin, saya berada di situ dan sini, maka ia lebih memudahkan. Sebaliknya nak melindungi ni, tak adalah, saya tak ada pergi. Itulah jadinya. Sebab mungkin ada setengah-setengah orang yang dia tidak merasakan ini bigger than us. Dia rasa masih lagi masalah dia. Kalau saya mengaku, ini selfish. Maksudnya kalau saya mengaku saya kena kuarantin, saya kena duduk jauh, tak boleh jumpa family. Tetapi itu yang dia fikir. Kalau anda tidak mengaku dan akhirnya menyebabkan kematian seseorang, apakah anda boleh hidup dengan memikul kesalahan itu, perasaan bersalah itu? Dan ini yang perlu kita fikirkan. Kan? Ia telah berlaku.
diharap supaya ia tidak terjadi lagi. Jika anda yang masih lagi di luar sana yang diminta untuk hadirlah. Begitu juga ya, tengok kebajikan yang dibuat oleh kerajaan Malaysia bagi melindungi 29 juta rakyatnya dan kemudian 3 juta lagi yang bukan warga negara, pekerja, ya, pelancong, pelawat, orang yang buat bisnes di sini. Jika anda pun ada tanda-tanda ni, datang saring, kan? Sampaikan yang dia kata kalau yang tak ada pasport tu pun tak apalah. Datanglah, sebab yang penting sekarang adalah bagi mereka mendapat khidmat perubatan ini supaya perkara ini dapat kita bendung. Jadi antara salah satu yang kenapa masih berlaku lagi sebab skeptical itu. Adakah ini open invitation di mana saya sebagai seorang pekerja, saya susi kereta, saya paspor tak ada, ejen lari, kan takut nanti tangkap. Tak bayar pergi luar sana, pergi ke hospital. Ini soal nombor 2. Nombor 1, you punya life, dan juga orang yang keliling you. So ini perlu kita cakap. Saya fikir lepas ini perlu diperhebatkan lagi penggunaan bahasa-bahasa. Misalnya kita tahu pekerja migran kita daripada Bangladesh, maka kita guna medium bahasa je kan. Minta jurucakap dia bercakap. Kemudian kita juga ada misalnya daripada China, kita boleh gunakan daripada katalah Nepal, kedutaan dan kita bagi slide ni supaya dapat disebar kepada semua melalui radio, TV dan platform yang ada. Ini satu inisiatif yang mungkin boleh dipertimbangkan akan sebab kita bukan bercakap tentang jumlah yang kecil, jumlahnya besar. Ya, maksudnya mereka perlu tampil kalau ada perkara-perkara yang mereka kesan tidak baiklah. Bahkan kegemparan baru ni bila ada kapal pelarian sebagainya, maka orang menganggap ini akan bawa, sedangkan ia telah dikonten. Pihak berkuasa sentiasa mempunyai contingency. Ini pengalaman pengamatan saya melihat bahawa bagi satu keadaan mereka telah mempunyai plan bagaimana untuk respon, walaupun ianya mungkin primitif, tetapi setidaknya to contain the problem itu mereka telah ada di situ. Jadi kita berada di tangan yang baiklah. Cuma tadi answers jawapan jawapan itu mujuk kita response daripada KKMM dia begitu cepat. Rapid response teamnya sebenarnya .my dan sebagainya menafikan segala-galanya berita palsu ini kemudian itu satu lagi yang diperlukan oleh masyarakat ialah harapan. Meletak harapan bahawa anda masih boleh berfungsi sebelah sini walaupun kualiti kehidupan kita terjejas. Kan? Yang jadi masalah bila kita memikirkan Mbak Rina kata tadi, gaya hidup kita tidak mahu gaya hidup kita terjejas. Ini masalahnya. Bukan sekadar hidupnya, gaya hidup pun kita tak mahu terjejas. Sebelum COVID ni saya bawa motor 3 tayar. Contoh ya, 3 roda. Lepas COVID saya tak maulah pakai 2 roda. Malulah nanti jiran kata apa pula downgrade ni. Ini masalah kita. Masalah tak mau gaya hidup berubah. Kan? Sebenarnya kita perlu adapt. Kerana semua orang mengalaminya pada masa yang sama, tekanan yang sama. Now tanya kepada diri sendiri, masalah ni unik pada individu atau semua orang? Kalau satu Malaysia kena macam ini, mereka juga mendepani masalah yang sama. Masalah bagaimana untuk mendapatkan bantuan, bagaimana untuk ni. Dan baru ni saya baca akhbar juga isu yang berkait dengan PKP juga, Rina. Dia pinjam duit Along. Kad ATM diserahkan kepada orang ejen pemungut ni. Walaupun ni sebenarnya satu kesalahan lah ya. Tak apalah. Lepas tu, alamak, kerajaan bagi bantuan macam mana nak ambil ni kan. Sebab kad saya dekat Along dah tak rasa lah ni. So, apa nak buat? Ini satu benda yang mudah. Saya bagi jawapan sekarang lah. Pergi bank, buat laporan, kata kad hilang, ambil kad baru. Ya. Lepas tu nanti bila dah selesai besok dah dapat bantuan sara hidup, bantuan prihatin nasional ni, kemudian barulah pergi cerita macam mana nak bayar baik semula lah. Kan? Tak payah risau sebab bila nak keluar bayaran, tak lama nak keluar bayaran. Allah, tak rasa duit ni macam mana sebab nak bayar hutang ni. Walaupun mungkin mereka ada orang kata lintah darat lah kan, cekik tulang, cekik darah, tetapi saya fikir mereka juga ada fikiran. Jadi kalau tak, kita hanya buat laporan dan tukar kad lain je lah. Dapat PIN number lain, keluarlah duit tu. Baik. Kita telah pun memberitahu lebih awal, kita akan menghubungi Dr. Putri Afzan Maria Zulkifli, seorang pengamal pendidikan awal kanak-kanak di talian sekarang ini. Hello, Doktor.
Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Doktor. Terima kasih kerana bersama-sama kami. Dan mungkin perspektif daripada penjagaan kanak-kanak ataupun kesihatan mental terutamanya untuk anak-anak kita sepanjang tempoh PKP ini, apa kesan yang mungkin boleh berlaku kepada kanak-kanak dalam tempoh PKP, Doktor? Okey. Sebagaimana yang berlaku kepada orang dewasa ya, kita yang dewasa ini rutin terganggu macam tadi kata Tuan Haji Kamal ya. Apa tadi? Kita punya gaya hidup, dah berubah. So bila gaya hidup yang dewasa berubah, gaya hidup anak kecil juga berubah. Hari-hari biasanya rutin harian pergi sekolah dan sebagainya, bangun pagi, mak ayah hantar ke taska atau tadika. Tapi hari ini setiap hari melihat muka mak ayah. Okey. So kita rasa mungkin ramai ibu bapa macam seperti mana kata Datuk Dr. Haji Fazila Kamsah tadi, ibu-ibu yang telefon dan mengadu macam mana ni nak jaga anak dan sebagainya. Ya, sebab kita tidak biasa. Jadi kalau kita kata ambil cara orang kata apa ya, kita melihat perkara ini duduk di rumah ni satu peluang di mana kita duduk dan reflect kembali. Kita kenal tak anak-anak kita dan sebagainya. So bila tadi kata sebut tentang kesihatan mental anak-anak, kalau dewasa yang terganggu rutin agak beremosi tentang itu, terganggu ya, bagaimana pula dengan anak-anak? Pastinya ia juga mengganggu anak tadi dari sudut emosi mereka. Paling senang kalau saya boleh sebut bagaimana kata yang dikatakan oleh Maslow teori ya, teori Maslow. Paling asas adalah safety and security. So anak-anak tadi pertama sekali, what is going on? Dia tak tahu apa yang sedang berlaku. Dia tak tahu apa-apa ni. Dunia ni sangat besar. Yang dia nampak, dia kena tengok ke atas mak ayah dia. Apa yang berlaku? Kenapa mak ayah dia setiap hari di rumah? Kenapa hari ni dia tak pergi sekolah? Jadi bagaimana kita mengambil peluang itu untuk bercerita pada anak tadi. Apa yang sebenarnya sedang berlaku hari ini, yang mana kita semua ni terkurung di rumah. Kemudian hashtag stay home tu kan, ataupun duduk rumah. Jadi anak-anak ini ada terganggu dari sudut emosi dan mental. Okey. Doktor, saya nak tanya sikit. Ya. Ada di mana titik temu sepatutnya, sebab ada yang takut under compensating, ada juga ibu bapa mungkin yang takut over compensating dalam timbang tara itu. Di mana titik temunya? Okey, compensating tu dari sudut apa? Akademik ke? Tidak, dalam perhubungan tu, sebab dia satu batas ibu bapa, satu lagi sebagai kawan, sebagai pendengar dan sebagainya. Maksudnya begitu. Okey. Dalam proses anak tadi membesar, ibu bapa ada beberapa role ya. Antaranya ialah of course ya, yang perlu jelas adalah ketegasan mak ayah, ibu bapa dan anak tadi. Ketegasan itu macam mana? Untuk tidak terlebih batas ya, ataupun terlebih boundaries tadi, perlunya anak-anak tahu di rumah rutinnya berbeza. Apakah rutin di rumah itu? Waktu makan, waktu tidur, waktu bermain video game sebagai contoh ya, sebab kita ada isu screen time di sini. Terlalu banyak berhadapan dengan gadget. Jadi waktu-waktu itu perlu tegas. Compensate yang macam mana? Saya rasa mak ayah boleh nampak kalau perkara itu berlebihan, perlunya kita kawal balik dan orang kata kawal dan kembali kepada rutin tadi. Jadi rutin mungkin satu perkara yang boleh membantu mak ayah di rumah sebagai basis kepada tidak berlebihan, tidak berkurangan. Compensating itulah dia proses tadi tu. Is that okay? Okay ke? Okey. Okey. Baik. Kita bercakap tentang keupayaan berbeza-beza juga. Contohnya lah, ini yang ada juga diutarakan oleh penduduk bandar terutamanya, yang mungkin keadaan rumah tu dia cukup-cukup sahaja untuk malam tak apalah tidur ramai-ramai, tapi untuk siangnya tu supaya mak ayah pergi kerja, ada anak pergi sekolah, ada anak yang duduk rumah, barulah selesa, cukup. Tapi bila sepanjang masa 24 jam semua orang ada di rumah, tekanan ataupun himpitan tu agak lebih sedikit. Jadi apa cara yang paling sesuai untuk mereka tidak mengganggu space orang lain, dalam masa yang sama ada space untuk kita sendiri dan boleh hidup bersama-sama dalam keadaan yang baik, doktor, dalam tempoh ini?
itu menarik tu sebab tadi baru je saya dengar juga ya seorang doktor daripada luar negara Canada. Nasihat beliau ialah yang mana saya rasa perlu kita amalkan dalam masyarakat kita juga, dengan ruang kita yang mungkin tidak besar mana dan mungkin ada setengah rumah dalam bentuk turun padang pun kan, tak boleh nak turun ke taman pun. Jadi kita terperak, orang kata kan. So allocate a space. Maksudnya mungkin ya kerjasama. Saya sukalah sepanjang PKP ini antara perkataan yang banyak saya pakai adalah kerjasama antara semua pihak. Jadi kalau kita lihat dalam institusi keluarga itu, kerjasama dalam keluarga itu sendiri. Baik anak tu kecil lagi setahun, 2 tahun pun kena ada kerjasama itu. Of course dengan keadaan anak 1-2 tahun, kita tahu dia tak faham lagi. Jadi bila dia tidak faham, kita ni nak bertimbang rasa dengan dia bertolak ansur tu mungkin kita lebih mengalas sebab kecil lagi. Tapi bila anak sudah memahami, mungkin di ruang-ruang yang ada kat rumah tu kita jelaskan, okey, ini ruang untuk kita berehat bersama-sama, kita tonton filem bersama-sama. Contoh ya, okey, ini ruang makan. Tapi sebab mami tak ada tempat lain, mami kena guna meja makan untuk buat kerja. Okey, waktu mami buat kerja, waktu sekian-sekian, mungkin ini ruang untuk contoh Ahmad bermain. Jadi kita allocate, kita jelaskan kepada semua ahli keluarga kita tadi, ini ruang-ruang tertentu yang boleh kita masuk ataupun kalau boleh kita elakkan sewaktu sekian yang sesuai lah. So itu antara perkara yang mungkin kita boleh lakukan untuk menjaga space ataupun ruang setiap individu yang berada dalam rumah itu. Dan kata anak, ya. Minta maaf doktor, saya tidak bermaksud untuk memotong tadi, tapi saya nak tanya satu perkara yang baru terlintas di kepala saya berkenaan dengan traumatic incident lah. Misalnya anak itu yang positif tapi ibu bapa tidak. Traumatic punya keadaan di mana anak itu positif tetapi ibu bapa tidak dan anak perlu dipisahkan, ataupun ibu bapa positif dan anak itu pula negatif. Jadi bagaimana sepatutnya mereka menghadapi atau mendepani keadaan ini, ahli keluarga yang lain tu? Ya, ini bukan mudah. Perlunya sokongan daripada semua pihak yang berdekatan dengan anak tadi, yang orang kata paling dekatlah dengan anak tadi. Jika anak terpaksa dipisahkan, contoh ada yang video tular tu kan, anak terpaksa pergi ke hospital, bawa beg, menangis, sedihlah. Saya pun sebab juga sebab tak sanggup rasanya kalau kita nak pisahkan tu. Tapi bila dipisahkan, katalah anak tadi ke hospital, saya amat berharap support system di hospital juga membantu mereka dari sudut mendengar apa luahan hati, emosi dan sebagainya. Yakinkan mereka yang mereka ini dalam jagaan yang baik. Mak ayah di rumah insya-Allah tak ada masalah lah. Tapi dan jika sebaliknya juga mak ayah yang terpaksa pergi, yang anak tadi di rumah, mohon kebenaran daripada pihak-pihak polis for example ya, kalau perlu anak tadi balik ke kampung dan sebagainya, duduk bersama mereka yang mengenali anak tadi dengan rapat supaya emosi terjaga, mental terjaga. Berkaitan emosi dengan mental tadi akan kita nampak dari sudut fizikal. Kalau mental emosi tak okey, fizikal akan terganggu sama. Jadi 3 perkara ini sangat penting. Terpisah pun mana-mana, perlu ada orang yang mengenali anak ataupun ibu bapa tadi dengan baik supaya dapat menjaga 3 perkara yang tadi saya sebut. Okey. Baik doktor, terima kasih doktor kerana juga sudi memberikan kita banyak informasi dan juga maklumat yang boleh sama-sama kita cerna malam ini. Terima kasih sekali lagi doktor. Okey. Kita hubungi tadi Dr. Puteri Afzan Maria Zulkifli, pengamal pendidikan awal kanak-kanak, cakap pasal bagaimana nak menangani anak-anak yang mungkin juga tertekan semasa situasi PKP ini. Tapi saya nak tanya, sebab tadi doktor memang pengkhususan kepada kanak-kanak, saya nak tanya berdepan dengan suami dan isteri ni yang juga mungkin menambahkan tekanan semasa PKP. I think itu tidak sangat menjadi masalah utama, tetapi dia masalah dia komunikasi dalam hubungan tu. Semalam saya tengok satu video, saya pun ngekeh-ngekeh gelak ya. So bapa dia, mak dia, kemudian 2 anak, satu sepasang satu lelaki atau perempuan, main lat tamlum. Tepuk muka. Kemudian tu siapa salah, muka sembam dekat tepung. Saya tengok kita perlukan humor dalam saat-saat ini untuk meredakan sedikit, mengisi vacuum apa yang kita tak mampu lakukan selama ni lah, ataupun dalam keadaan ini, tekanan itu. Maka ini adalah satu nampak role yang baik
di mana ia menunjukkan, memberi contoh kepada kita apa yang boleh dilakukan dalam hubungan ini. Begitu juga kalau kita besarkan sedikit kepada hubungan jiran. Hari ini saya tersentuh bila baca tulisan seorang ni, dia kata dia buka pintu dia tengok ada satu beg tulis untuk daripada jiran dia dengan makanan, bekalan makanan dia bagi. Bila ditanya jiran dia berapa, jiran dia kata tak payah. Dia kata dia tak pernah tengok jiran ni, dan inilah perpaduan yang dilihat tu, sebab yang jiran Melayu, kemudian yang penerima ni daripada kaum Cina, kan. Kemudian saya baca juga laporan, kita besarkan pula lagi skop itu kepada komunikasi yang wujud dalam masyarakat. Ada orang ni dia terkurung dalam rumah ni, dia PKP bukan terkurung lah. Kuarantin dalam rumah, tak tahu apa nak buat ni. Dia kata, kenapa kita tak tolong the frontliner ni? Ingat mereka ini tidak pun pernah bekerja di hospital, tetapi ingin melakukan sesuatu. So apa dia buat? Dia buat pakat baik-baik kontak pula satu syarikat, dan syarikat itu di Sungai Buloh telah membekalkan dia span dengan percuma, kan, bagi untuk dia buat, dan kemudian hospital datang ambil. Ini adalah hero pada masa yang kita perlukan. Saya fikir mereka ini perlu juga diberi sijil penghargaan. Barangkali kita telah lihat apa yang Malaysia mampu lakukan, dan separuh orang hanya untuk duduk zip mulut, kan? Zip diam je lah, kalau tak berkenan tu diam je lah, kan? Pun tak mampu lakukan. Duduk dalam rumah pun tak mampu lakukan. Jadi apa yang nak dibuat ini tidak lain tak bukan ialah tindakan yang berupa undang-undang. Sebab kadang-kadang ada yang langkau perbuatan jenayah tu, sebab apa? Sebab cabaran kawan-kawan. Alah, tak berani nak keluar. Itu yang sangkut tu. Kan? Okay. Ada pula yang pergi karaoke ni. Karaoke pun ada time-time yang PKP ni. Jadi ini yang perlu kita buru. Sedang kita mengangkatkan nilai-nilai baik ni, dalam masa yang sama kita juga sekarang melihat kontrasnya, iaitu nilai-nilai buruk dan apa yang buruk yang perlu diperbaiki selepas ini. Dan bagaimana untuk kita perbaiki, inilah selepas ini cerdik pandai perlu memikirkan tentangnya. Sebab suka atau tidak kita akan terus berjalan ke hadapan. Kamal, sebelum kita berakhir dalam masa 2 minit, kalau katalah Perintah Kawalan Pergerakan dilanjutkan, apa yang penting untuk kita ingat dan tidak ulang, dan untuk kita strengthen dan tighten dalam masa yang 2 minggu kemudian lagi selepas ini? Interest kita telah pun diamanahkan kepada pemimpin-pemimpin. Kalau kita lihat kepada mereka yang ada dalam kabinet, pemimpin masyarakat dan sebagainya, ini interest kita. Jadi apa mereka lakukan sekarang ini adalah untuk memastikan kita hidup dengan sedikit selesa, kan, tetapi adapt, menyesuaikan diri kepada keadaan perlahan-lahan, tidak secara drastik. So apa yang saya nak cakap di sini ialah, kalau anda tidak mahu diperpanjangkan, mainkan peranan kita. Stay at home, jangan keluar. Kalau tak ada keperluan, tak ada apa kecemasan sebagainya, duduk kat rumah. Sebab keputusan sama ada mahu disambung ataupun tidak bergantung pada kita sebagai individu. Kalau kita tak mau dengar, cubalah korek sikit kan, mungkin pantulan atau biasan suara tu, gema tu boleh masuk sikit. Sebab sebenarnya keputusan itu semua keputusan kita. Orang-orang yang kita amanahkan di atas sana mengambil secara kolektif data-data ini, dan kemudian membuat satu rumusan berdasarkan apa yang dipersembahkan oleh kita. Maka kita bertanggungjawab untuk tampil, kita bertanggungjawab untuk memenuhi permintaan ini, dan sekali dalam seumur hidup kita merasai pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang sebelum kita, mengisi pengorbanan itu dan menjalankan tugas-tugas kita sebagai rakyat Malaysia. Itu yang saya lihat tadi ya. Daripada awal kita cakap tentang anak bangsa kita daripada Polis Raja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia yang berjuang penuh kesetiaan semata-mata untuk nyawa anda. Maka boleh tak kita balas balik jasa-jasa pemimpin, jasa-jasa syarikat, jasa-jasa anak bangsa kita, jasa-jasa orang dekat Simpang Regam tadi itu yang sedikit patuh yang patuh ini, sedikit rasa hormat pada mereka dan jasa mereka dengan mematuhi 100% apa yang dimahukan daripada kita dalam PKP atau PKPD. Sebab ini tanggungjawab kita yang utama demi agama, bangsa dan negara. Jawapan sambung atau tidak bergantung pada
anda. Okey, dengan peringatan itu kita menutup pertemuan kita menerusi ruang bicara pada malam ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Kamal Effendi Hashim bersama-sama dengan kita, Pengasas Residen, bercakap tentang PKP dan isu domestik pada malam ini. Terima kasih juga untuk anda yang setia menonton Siaran Bernama TV. Saya Wan Syarina, jumpa lagi.